Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku. Nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur daripada beribadat dan berdoa kepadaku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina. Sebaik-baik doa adalah yang disampaikan oleh manusia terbaik, iaitu para nabi dan rasul pilihan. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya, Nabi Ismail, ketika mereka berdua selesai meninggikan asas untuk mendirikan Kaabah. Mereka meminta agar amalan mereka diterima oleh Allah. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Dan ingatlah, ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas tapak Baitullah Kaabah itu, sambil keduanya berdoa dengan berkata, Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Mereka juga memohon agar menjadikan mereka berdua serta anak cucu mereka menjadi orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Seindah-indah doa adalah memohon agar diri kita dan keturunan kita supaya terus taat dan patuh pada Allah. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah maha penerima taubat, lagi maha mengasihani. Di antara pembalasan maksiat ialah bencana dan azab tidak hanya menimpa orang-orang yang durhaka, tetapi juga menimpa orang-orang yang berada di kalangan mereka. Maka, ketika perbuatan kaum Lot semakin bermaharajalela, Nabi Lot berdoa agar dirinya dan keluarganya diselamatkan dari akibat maksiat kaumnya. رب نجني وأهلي مما يعملون. Nabi Lot berdoa, Wahai Tuhanku, selamatkanlah daku dan keluarga serta pengikut-pengikutku dari apa yang dilakukan oleh golongan yang jahat itu. Ketika kaum Lot semakin ingkar dengan terus melakukan perbuatan yang dilaknat Allah, maka Nabi Lot berdoa agar Allah menolongnya dengan menurunkan azab kepada mereka. Di antara cara Allah menolong orang soleh adalah dengan memberi azab kepada kaum yang menolak tunduk pada ajaran Nabi-Nya.
قال رب انصرني على القوم المفسدين. Nabi Lot berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhanku, tolonglah daku terhadap kaum yang melakukan kerosakan, menderhaka." Inilah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Syuaib ketika kaumnya dan para penghasut mereka menyombongkan diri dan hendak mengusir Nabi Syuaib dari kotanya. Maka Allah menyelamatkan Nabi Syuaib serta pengikutnya dan sebaliknya menurunkan azab kepada penduduk kota dengan gempa bumi yang dahsyat yang menyebabkan penduduknya mati bergelimpangan dalam rumah-rumah mereka. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Wahai Tuhan kami, hukumkanlah antara kami dan kaum kami dengan kebenaran, keadilan, kerana Engkau jualah sebaik-baik hakim. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha untuk berzina dan beliau menolak, maka beliau difitnah sehingga menyebabkan beliau dipenjara. Sesungguhnya beliau lebih memilih penjara dari terjebak dalam zina dengan pujuk rayuan Zulaikha dan menyadari bahawa Allah lah yang telah menyelamatkan beliau dari tipu daya. Sebaik-baik pilihan adalah tetap berada di jalan kebenaran meskipun resikonya besar. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Yusuf merayu ke hadrat Allah Ta'ala dengan berkata, "Wahai Tuhanku, aku lebih suka kepada penjara dari apa yang perempuan-perempuan itu ajak aku kepadanya. Dan jika engkau tidak menjauhkan daripadaku tipu daya mereka, mungkin aku akan cenderung kepada mereka dan aku menjadi dari orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya." Dengan berkat kesabaran Nabi Yusuf, setelah dibuang dalam perigi oleh saudara-saudaranya, difitnah Zulaikha, kemudian dipenjara, beliau dianugerah olehnya dengan menjadi penguasa Mesir berkat kemampuan menafsirkan mimpi yang membawa keselamatan bagi negeri Mesir. Doa ini diucapkan ketika beliau menerima ayah dan saudara-saudaranya di kerajaan Mesir setelah sekian lama berpisah. Tiadalah balasan orang berbuat baik dan sabar melainkan kebaikan yang berlipat ganda. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah mengurniakan daku sebahagian dari kekuasaan pemerintahan dan mengajar daku sebahagian dari ilmu tafsiran mimpi. Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Engkau penguasa dan pelindungku di dunia dan di akhirat. Sempurnakanlah ajalku ketika mati dalam keadaan Islam dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang soleh. Inilah doa yang dipanjatkan Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah dengan penyakit
kehilangan harta benda dan keluarganya. Berkat kesabarannya, Allah kabulkan doanya dengan memberi kesembuhan kepada penyakitnya. Kemudiannya Allah banyakkan anak keturunannya serta mendamaikannya dengan isterinya serta mengembalikan harta-hartanya. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Ayub ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, "Sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedang Engkaulah sahaja yang lebih mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani." Ketika Allah memerintah Nabi Musa agar pergi ke Bukit Tursina untuk menerima perintah Tuhan, kaum Bani Israel yang ditinggalkan telah kembali pada kemusyrikan dengan menyembah patung anak lembu. Ketika Musa kembali pada kaumnya, beliau amat marah, lalu berdoa agar dia dan saudaranya Harun diampuni. Tiada daya upaya dan kekuatan kecuali hanya miliknya. Meskipun sudah berusaha sedaya upaya menjaga akidah kaumnya, tetap sahaja ada peluang untuk terputus dari jalan hidayah. Hanya kepada Allah saja kita berlindung. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. Nabi Musa berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhanku, ampunkanlah bagiku dan bagi saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu, kerana Engkaulah sahaja yang maha mengasihani dari segala yang lain mengasihani." Setelah kemarahan Nabi Musa reda, beliau memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan taubat kepada Allah. Maka ketika itu, mereka digoncang dengan gempa bumi, lalu beliau berdoa memohon perlindungan. Hanya Allah sahajalah yang boleh menyelamatkan hamba-hambanya. رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Wahai Tuhanku, jika Engkau kehendaki, Engkau boleh binasakan mereka bersama-sama denganku sebelum ini. Adakah Engkau hendak membinasakan kami disebabkan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang bodoh di antara kami? Apa yang mereka telah lakukan itu hanyalah cubaan-Mu. Dengan cubaan itu, Engkau sesatkan sesiapa yang Engkau kehendaki dan Engkau beri petunjuk kepada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau jualah pelindung kami. Oleh itu ampunkanlah kami dan berilah rahmat kepada kami, kerana Engkau jualah sebaik-baik pemberi ampun. Ketika Nabi Musa masuk kota Mesir, didapati di dalam kota itu dua lelaki sedang berkelahi. Yang seorang dari golongannya, Bani Israel, dan seorang lagi dari musuhnya, kaum Fir'aun. Maka orang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan musuhnya. Lalu Musa memukulnya dan matilah musuhnya itu. Dengan kesal Nabi Musa berkata, "Ini adalah dorongan syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan, lagi nyata permusuhannya." Lalu Nabi Musa berdoa memohon keampunan.
قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. Ia merayu dengan sesalnya, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diri sendiri. Oleh itu ampunkanlah apalah jua kiranya akan dosaku." Maka Allah Ta'ala menerima taubatnya, lalu mengampunkan dosanya. Sesungguhnya Allah jualah yang maha pengampun, lagi maha mengasihani. Ketika pembesar kota mengetahui perbuatan Nabi Musa membunuh seorang dari kaum mereka, maka mereka berunding untuk menangkap dan membunuh Nabi Musa. Oleh kerana khawatir di atas keselamatan dirinya, maka Nabi Musa pun bergegas meninggalkan kota tersebut, seraya berdoa memohon dilindungi Allah. Hanya Allah sahaja yang dapat menyelamatkannya dari perbuatan orang-orang zalim. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. Musa pun keluarlah dari negeri itu dalam keadaan cemas, sambil memerhatikan berita mengenai dirinya, serta berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhanku, selamatkanlah daku dari kaum yang zalim." Ketika beliau keluar dari kota, beliau menghadap ke negeri Madian, lalu berdoa memohon agar Allah membimbingnya ke jalan yang benar. Pilihan seorang hamba hanya akan selamat jika dibimbing oleh Yang Maha Petunjuk. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. Dan setelah dia meninggalkan Mesir dalam perjalanan menuju ke negeri Madian, berdoalah dia dengan berkata, "Mudah-mudahan Tuhanku menunjukkan jalan yang benar kepadaku." Doa inilah yang dibaca oleh Nabi Musa ketika selesai membantu dua putri Nabi Syuib di Madian, ketika dua putrinya tersebut sedang menunggu untuk mengambil air bagi memberi minum kepada haiwan gembalaan mereka. Sesungguhnya Allah sentiasa memerhatikan apa-apa sahaja kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya dan tetap akan membalasnya dengan kebaikan yang berganda. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Maka Musa pun memberi minum kepada binatang-binatang ternak mereka. Kemudian dia pergi ke tempat teduh. Lalu berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang Engkau berikan." Inilah doa yang dibaca Nabi Musa ketika beliau diutus untuk mengajak Fir'aun dan kaumnya agar menyembah Allah semata. Beliau sedar sedang berhadapan dengan seorang pemerintah yang terkejam di muka bumi. Nabi Musa berdoa agar dipermudahkan penyampaian dakwah kepada Fir'aun. Sungguh, tiada yang dapat memudahkan urusan hambanya kecuali Allah. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nabi Musa berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku, dan mudahkanlah bagiku tugasku, dan lepaskanlah simpulan dari lidahku, supaya mereka faham perkataanku.
Ketika Fir'aun tidak mampu menyangkal segala kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, maka Fir'aun dengan sifat kejamnya hendak membunuh Nabi Musa dan pengikutnya. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, memohon agar dilindungi dari kekejaman Fir'aun. Hanya Allah sahaja yang mampu melindungi hambanya yang tegar menunaikan kewajiban menyampaikan kebenaran. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Dan setelah mendengar ancaman itu, Nabi Musa berkata, "Sesungguhnya, aku berlindung kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kamu, dari angkara tiap-tiap orang yang sombong takbur, yang tidak beriman kepada hari hitungan amal,